Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami Maria lebih menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Apatah menu di atas tangga, banyakkah masalah? Buangkan rungsing, kepala pening, hindarilah rasa boring. Hai anak dara, engkau mengapa duduk seorang saja? Apakah engkau tak putus cinta dengan anak teruna? Jangan menyesal atau mengeluh sampai berpeluh-peluh. Bukannya dia seorang saja, abang kan ganti tempatnya. Toleh kanan, toleh kiri, toleh depan tapi bukan belakang. Pukul 5 jemput dia, alih-alih mak bapaknya yang ewa. Sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kepada Alpha Baskar. Satu tepuk tangan untuk mereka. Hari ini dalam Nasi Lemak Kopi anda akan bersama saya Irfan Ali dan bertemankan saya Sari Abdullah. Hari ini kita jangan lupa, kalau siapa yang menonton Nasi Lemak Kopi TV9 di Facebook dan Instagram, so anda boleh turunkan komen-komen anda dan insya-Allah kalau ada masa kita akan bacakan. Yes, dan selain itu anda juga boleh telefon kita. Kita ada talian untuk anda tersedia di saluran di talian 1-800-88-1677. Kalau ada cadangan ataupun nak borak-borak dengan kita, boleh telefon sekarang. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan Nasi Lemak Kopi hari ini, ada cerita yang kami nak bawakan kepada anda. Satu kisah di hari Jumaat yang mulia ini. Kita nak ingatkan kepada anda semua, kisah yang sedang berlaku ataupun situasi yang sedang berlaku di Rafah, yang mana kita semua tahu 7 Oktober 2023 serangan dilakukan rejim Zionis memang sangat-sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Dan sehingga kini hampir 29,000 yang maut dan hampir 69,000 yang cedera. Sebab mula-mula, Sari, Israel kata kita akan serang. Dan kepada penduduk Palestin, lari ke Rafah sebab itu zon selamat. Tapi macam biasa, itu budaya mereka, budaya penipu. Dan orang kata memang satu rejim yang sangat-sangat zalim. Itu janji palsu mereka kepada rakyat Palestin. Betul. Dan kalau Asari boleh kongsikan, Irfan, keadaan sekarang penduduk 1.5 juta telah berkumpul di Rafah dan memang hospital dekat sana sangat kritikal sebab ialah kita kekurangan penempatan pesakit, kekurangan ubat-ubatan dan juga peralatan untuk merawat pesakit itu. Jadi ingat, kita kat sini bukan tentang pasal agama dah. Ini mengenai kemanusiaan. Jadi gunakan social media anda untuk terus kita suarakan perjuangan dan pembebasan untuk Palestin. Betul. Dan selain di media sosial, kita juga boleh teruskan usaha sebaik mana yang kita boleh, semampu kita untuk memboikot barangan-barangan yang dikeluarkan oleh Israel. Dan selain daripada keadaan yang berlaku di Rafah, kita nak kembali ke Malaysia. Di mana kita tahulah bulan puasa dah dekat, akan ada bazar Ramadan. KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mengeluarkan satu kenyataan di mana penggunaan dawai kokot. Dawai kokot? Ubat stapler. Oh, ubat stapler tu. Apa kena mengenanya? KKM kata henti guna dawai kokot pada bungkusan makanan sebab penggunaan dawai kokot ni, boleh tak saya nak baca macam baca berita Sila. Penggunaan dawai kokot, paku atau bahan berbahaya seumpamanya untuk membungkus makanan adalah menyalahi peraturan kebersihan makanan 2009. Hukuman kepada pengendali makanan boleh dikenakan sebanyak RM10,000, penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan hukuman lebih berat jika bahan itu ditemui dalam makanan, iaitu denda maksimum RM100,000, penjara
sehingga 10 tahun atau kedua dada. Ya, jadi kepada anda terutama tak apa tu Buletin TV9 lebih kurang lah. Okey, jadi kepada anda, kepada peniaga-peniaga kena jaga-jagalah. Kena jaga-jaga untuk jangan guna dawai kokor. Dan itu yang kita nak cerita pada awalnya. Dan hari ini menariknya, selain daripada topik-topik kita ada penonton-penonton di studio. Apa khabar penonton-penonton di studio Nasi Lemak Kopi O? Wah, meriah hari ini. Yes, meriah. Dan selain kita ada penonton-penonton kita, apa yang meriah hari ini? Kita akan bawakan kepada anda hati dan perasaan. Ifan. Hatiku. Ifan. Sekarang ni nanti kita bincang. Okey, sorry. Maaf. Hati dan usus. Fungsi hati dan usus. Sebab kita tahu hati ni dalam badan kita ni antara organ yang terbesar dan berfungsi sebanyak selama 24 jam sehari. So kita akan bawakan macam mana cara untuk menjaga hati dan juga usus. Tapi Ifan, kalau Sari tengok mata Ifan kan, awak seolah-olah sedang mencari tapi bukan sesuatu. Sini. Tak apa. Saya takkan cedera kau. Mata ke mata ni. Tapi bukan sesuatu tapi seseorang, betul ke? Mengenali, ya betul. Mengenali. Kalau saya untuk membuat keputusan. Tak tanya. Tak. Dia cerita pasal jodoh ke? Betul, cerita pasal jodoh. Okey, kalau macam tu Alfa Bagus, 7 lagu boleh? Okey, dia dah tahu dah. Dia untuk isi hati saya. Dia dah berbincang. Bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukku, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Baru cakap dah sampai. Jodoh kita dah sampai. Okey, kita nak kenalkan kepada anda semua. Ini nama dia. Nama siapa? Nama? Oyenku. Kejap. Okey. Ada set baru lah. Laifan. Meh. Kita bagi dia duduk. Jap, kita letak dulu. Okey. Okey. Yo, set baru. Yang datang nak rasmi set baru lah ni. Rupanya. Set baru ni sebenarnya apa ni? Sebab itulah sempena kita nak katakan set Raya 2024 daripada Ella Furniture. Jadi kita bawakan hari ini iaitu Puan Ella Alwi, iaitu pengasas Ella Furniture. Ifan. Okey, masuk dulu Puan Ella. Okey. Selamat datang Puan Ella. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Ya Allah, bestlah siap ada makanan macam dah raya Ambil mood. Kita ambil mood. Okey, Puan. Sebelum tu kan. Ini set yang baru ni, of course Ella Furniture kita punya penaja. Set yang baru ni konsepnya bagaimana? Apa dia punya cerita di sebaliknya? Okey, so kita dah nak dekat dah kan. Puasa pun dah dekat apa. So it's a good time lah for you guys untuk memilih sofa-sofa baru untuk rumah anda lah kan, untuk sambut perayaan ni. So kalau for the concept dekat Ella Furniture ni, kita macam untuk tahun 2024 ni bukanlah konsep sofa macam mana sebenarnya, tapi it's more pada kita punya colour, design, colour and then sesuatu. Okey. Kan kadang-kadang kita ada 3-seater, 4-seater, L-shape, U-shape. So dekat Ella Furniture ni you guys boleh pilih. Kalau rumah kecil 2-seater sahaja dengan satu wing chair, ambil colour-colour yang sekarang ni tengah ada kucing kan. Terima kasih. Awak jaga dia Ifan. Okey. So colour-colour yang kita ada aesthetic look, warna pastel macam yang tengah duduk sekarang ni kan. So warna-warna yang lagi in lah dekat kita panggil untuk tahun 2024. Okey, tapi Puan Ella, kalau macam untuk Oyen ni ada tak? Ada, kita ada tau. Kita buat, Ella Furniture kan orang terkenal dengan Chesterfield. Kita buat Chesterfield kucing. Kita ada dekat sini. Jom, tim. Dah ada dah perabot untuk Oyen. Bukan untuk rumah saja. Ada perabot, ada kursi. Untuk rumah Oyen pun kita ada. Untuk rumah Oyen pun ada. Terima kasih. Kan? Rumah Oyen tu kau try letak sofa. Oyen nak duduk tak? Kursi raya dia tu untuk tahun ni. Best je. Kita boleh letak. Dia letak. Lari. Makan. Oyen. Si Chesterfield ni pun dia anti cakar kucing lah. Sebab tu lah kita buat fungsi ni. Tak apa, kita letak dia
kalau dia datang balik nanti boleh duduk tak sini. nak Oh ya, duduk. nanti kau boleh duduk sini ya. Jadi kita bercakap mengenai size ada 3-seater, 2-seater. Tapi bagaimana pula antara kelebihan Ella Furniture ni? Okey, Ella Furniture ni actually kita adalah satu-satunya company Bumi Putra yang buat sofa premium sofa. So kita ada kilang sendiri dekat Sungai Buloh. So kita punya material daripada segi kayu, daripada segi sponge, apa semua pun kita ambil daripada local punya produk. Kita bukan ambil daripada min luar lah, daripada China ke kat luar ke tak. Our product Ella Furniture memang daripada segi sponge, pocket spray yang kita pakai kat dalam ni, semuanya kita panggil local product. Macam kita tengok kan Jerman kan ada terkenal dengan sofa yang premium Jerman, Itali kan. So why not Malaysia pun sebenarnya kita ada resources untuk buat benda tu. So itu kelebihan Ella Furniture. And then kita ada lebih daripada 250 warna. Wow. Dan juga 50 design sofa lah. So you guys, kita punya customer boleh mix around. Okey, dan untuk mereka macam mix around satu, boleh custom juga? Boleh custom daripada segi saiz lah. Daripada segi saiz. Nak 10 kaki, nak 12 kaki. 20 kaki pun kita pernah buat. Kan? Panjang kan sofa. So, itu kita punya kelebihan. Selain tu, kita juga memang aktif dekat social media. Kita dah buat live dah dekat 4 tahun. So, customer boleh tengok dalam live melalui bercakap dengan kita punya sales advisor. Boleh hantar gambar rumah ke apa. So, sales advisor kita akan tunjuk macam mana warna yang sesuai, ruang yang sesuai. Dan do come to our live dekat live kita di Facebook dan juga TikTok setiap petang dah 4 tahun without miss kita buat. So bila you guys macam nak beli sofa ni kan susah kan. Nak datang pun kadang-kadang showroom bukannya dalam masa 2 jam tu boleh pilih kan. Nak tengok kan. So at least datang live tengok macam mana kita buat sofa kita sendiri dekat kilang. So bercakap dengan kita punya sales advisor, contact WhatsApp apa semua, and then once you datang you dah ada idea dah mana. Bolehlah, bolehlah sambil-sambil makan. Boleh. Tapi kan apa ya Allah. Ya Allah, Sari kan sofa baru. Poinlah nampak tak? Sangat. Tak apa. Hari ni kita buat macam Poinlah macam mana ni? Ini salah satu materi kita yang paling ni Sari tak perlu risau sebab ni kan coklat kan. So nampak tak kan kita. Mak dicomotkan lagi. Saya comotkan lagi kan. So ini coklat cake kan, tapi tak perlu risau sebab dengan Ella Furniture material easy clean kita ni hanya pakai air je tau Sari. Kan nanti kan tetamu datang rumah kena kuah rendang lah, kena kek coklat lah, just lap saja dia boleh hilang. Tak sampai senang ni Fan. Mudah. So ini kek coklat kan. Ya, pakai kek coklat. Kek coklat. Kalau kita pakai yang kalau sate ni, kalau kata lah sate kuah sate lah. kan. Sate kan kita cakap sate ni kuah rendang kuah kacang ni yang berminyak dengan berminyak dia. Okey, cubalah. Boleh cuba okey. Boleh. Ni saya cuba. Letak sate kan. Tadi awak dah kutukan dengan coklat kan. Kita try kuah sate pula. Terus tengok macam Allah tertumpah. Allah tertumpah. Takkan kita nak marah tetamu pula kan. Nak marah tetamu kan. So nak buat macam mana benda dah jadi. Betul. So carilah sofa. Kita layankan je. Macam mana? So lap sahaja. Kan ada kuning tu kan. Just lap lagi. Hilang yang kuning yang kan kuning kan kena kunyit kan. Tapi nampak tak? Just hilang. Mudah. Okey, tapi ni live tau. Itulah senang. Ni bukan recorded ni kita buat betul-betul. Puan Ella terus lap. Tapi selain daripada orang kata untuk kita bersihkan kotoran-kotoran makanan macam tadi, contoh kita ada oyen tadi kan. Contohlah dia nak mencakar ke apa semua. Mencakar pun sama. Material ni dia sangat anti-scratch. Dia easy clean, dia come dengan anti-scratch. So kalau saya test lagi sekali lah. Anak-anak suka menconting kan pakai pen kan. Kalau ramai-ramai hari raya kan. Nampak tak? Nampak tak? Boleh nampak kan? Saya conting kat sini lah. Kan pen kan kan dah risau kan. Saya pula yang risau. Risau kan sebab tengah live kan. Saya pula yang risau. Kan tak hilang kan ni kan. Tapi kita just lap je. Wow. Begitu. Sangat mudah sebab ialah biasa mak-mak kan kita nak konsep yang macam nak sofa putih apa semua tapi bila bila tak nampak. Bila anak-anak ni kita rasa macam anak tak putih dah putih. Wah macam tu saja. Tapi dengan ceritakan Puan Ella, Puan Ella ada bawakan sesuatu yang menarik untuk khas untuk penonton nasi lemak kopi O. Okey, sekarang untuk nasi lemak kopi O kita ada voucher RM200. Voucher RM200 untuk nasi lemak kopi O. So do come to our website kita untuk claim. Pergi ke website www.ellafurniture.com.my untuk dapatkan RM200 voucher ni. Banyak tu RM200.
Yes, dan kepada anda jangan lepaskan peluang ini. Dan satu lagi pun Lala, selain daripada website yang kita dah tertera kan dekat kaca mata kaca televisyen anda, dekat mana kacamata saya macam tak nampak kan. Tapi dekat mana lagi yang mungkin orang boleh pergi showroom? So pergi ke showroom kita ada 2 showroom dekat Radia Bukit Jelutong Shah Alam 1. Okey, dan kita ada juga dekat dah boleh kita ada juga di berkenan, Bandar kan? Dato' On Johor Baru pun 1. And then kita ada roadshow kita dekat Kuala Terengganu di Paya Bunga Square 1 hingga 4 hari bulan Mac ni. So orang Terengganu boleh dapatkan jugalah. Okey, baik. Jadi kepada anda itu saranan kepada anda untuk mencuba Ella Furniture, lagi-lagi dan dekat raya. Why not? Bolehlah tengok-tengok. Ya, kan. Why not mencari sofa yang senang jaga. Ya, cantik, senang jaga. Bukan sahaja cantik. Harga PM tepi. Kalau macam suami tanya berapa, ngangang je. Macam tu, ngangang je. Tapi kita cakap dengan suami sebab sofa kita ada warranty. Even the cushion kita ada 2 years warranty. 2 years warranty sebab tak ada dekat dalam Malaysia bagi cushion warranty, sponge warranty. Kita pakai sponge yang high density even though dekat bahagian lengan. So dia akan nampak cantik walaupun 2-3 tahun kan. 2-3 tahun memang dia akan nampak cantik je sofa kat rumah kita. Boleh jadi point tu. Boleh jadi point tu. Beli sekarang kita pakai 2-3 tahun. Betul. Nak tukar nanti kita cerita lain. Itu biasalah. Okey, baik. Puan Lala, terima kasih banyak dengan demonya kan, dengan orang kata apa tadi, tawaran yang diberikan kepada penonton-penonton NLKO. Sekali lagi kita nak mengucapkan terima kasih kepada Ella Furniture selaku penaja set nasi lemak kopi O dengan sofa ni. Hari tu yang lain, hari ni dibawanya yang baru. Macam-macam terima kasih Puan Lala. Kita fotokan pula, tapi nasib baik boleh cuci balik. Boleh cuci. Terima kasih Puan Lala. Tapi kan Ifan kan, Ifan pernah dengar tak cinta kerana Allah? Cinta kerana Allah. Cerita pasal jodoh tadi kan? Betul. So ini kita bercinta bukan hanya orang kata hati kita, perasaan kita, tapi cinta kita ikut jalan yang betul lah. Betul. Kan? Okey. Tu saya pernah dengar. Kenapa tu? Ada kisah apa tu? Lepas ini kita akan menceritakan antara cinta dan nafsu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O bersama saya Irfan Ali dan juga Sari Abdullah. Okey, kepada anda yang sedang menonton, tadi dah nampak Oyen kan? Jadi kita nak tahu juga anda yang sedang menonton mungkin di Facebook, kongsikan gambar-gambar anda dengan Oyen anda ataupun yang ni saya minta tolonglah kepada yang tengah tengok tu, boleh tak komen macam mana kita nak jinakkan Oyen? Betul. Dia berlari lagi tadi kan macam tak biasa. Tak menantangkan. Tak menantangkan, kejap sini, kejap sana. Jadi kalau anda ada orang kata tips-tips, boleh kongsikan dekat Facebook Nasi Lemak Kopi O sekarang juga. Okey? Sekarang. Okey, tapi Kak Ifan, tadi kan Sari cakap Sari akan bawakan mengenai cinta kerana Allah kan? Allah. Okey, betul. Hari ini dekat Nasi Lemak Kopi O kita bawakan seseorang yang sangat istimewa. Nak tahu siapa? Saksikan bingkisan ini. Ada tak benda yang kita nak tapi tak dapat? Dapat kat orang sebelah? Dapat kat kawan baik kita? Dapat kat jiran kita? Ada tak rasa sakit melihat apa yang mereka dapat? Tapi di sini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini nak bagi kita faham. Maka apabila Allah tolak sesuatu yang kita nak ataupun menolak pemberiannya atasmu, asyhadaka. Allah nak kamu saksikan qahrahu. Kuasa penuh, kuasa mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, jodoh dan ajal adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berusaha dan berdoa sebaik mungkin. Selebihnya adalah tawakal dan berserah kepada Maha Pencipta. Itulah antara yang dipegang oleh pendakwah selebriti Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Personaliti ini cukup terkenal dengan penyampaian ilmu dan motivasi kekeluargaan berlandaskan ajaran agama. Anak-anak saya akan jadi orang soleh. Ada je orang jahat-jahat tiba-tiba Allah angkat jadi wali. Ustazah Nur Hafizah bermula sebagai seorang pendakwah setelah pulang dari menuntut pengajian di Jordan. Kewibawaan dirinya serta kaedah pengajarannya yang dekat di hati membuatkan beliau sering diundang ke program TV seperti Tanyalah Ustazah, Al-Hidayah dan kuliah-kuliah agama. Ingati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kamu akan dikurniakan ketenangan. Pada Oktober 2018, Nur Hafizah menamatkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang psikologi Islam dari Universiti Malaya.
Perkahwinannya menjadi satu kisah cinta manusia yang menyerah soal takdir dan jodoh kepada Yang Maha Esa. Inilah jodoh yang Allah pilih untuknya. Dan akhirnya, Ustaz Dr. Azhar Yaakob menjadi pilihan. Sudah mendirikan rumah tangga sejak 26 tahun lalu, mereka dikurniakan 7 orang cahaya mata. Selain sudah menerima menantu. Cinta demi kerana Allah, bagaimanakah hati perlu tawakal dan berserah kepada Ya Rab dalam soal jodoh serta percaya bahawa ini adalah yang terbaik. Ikuti perkongsiannya dalam Aspirasi di NLKO bersama personaliti dakwah Ustazah Datuk Dr. Nurhafizah Musa. Baik, itulah dia kita bawakan hari ini Datuk Dr. Nurhafizah Musa, peneliti dakwah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Sari? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Banyak soalan nak tanya ni. Ya, kita nak tahu, kita nak belajar banyak benda kita nak belajar ni. Dan dengar cerita Ustazah baru balik pada umrah. Ya, semalam baru sampai. Semalam baru sampai, tapi insya-Allah hari ni dah bersemangat dah nak jumpa dengan penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O. Dan kalau boleh Ustazah kongsikan sedikitlah bagaimana perkembangan di Mekah dan Madinah. Okey, subhanallah, hampir macam haji kalau kat pekarangan Kaabah. Terlampau ramai orang. Sebab tu saya harap kalau siapa yang nak pergi umrah ni, fokus walaupun ramai orang tapi kita fokus pada ibadah kita insya-Allah. Okay, faham. Okey Ustazah, tapi sebelum kita nak ke perbincangan yang sebenar-benarnya lah. Sebelum ni kita tahu orang kata nak kirim doa ni apa semua kan masa Ustazah. Macam contoh kalau nak ke Tanah Suci kan. Ada tak yang mungkin kawan-kawan ke yang kirim doa dekat Ustazah untuk dapatkan memang jodoh? Memang banyak. Pasal jodoh juga. Banyak ya. Nak cari jodoh. Nak pastikan jodohnya tu sesuai, nak minta jodoh tahan lama, macam-macam. Okey, faham. So adalah doanya. Tapi berbalik kepada kisah ataupun jodohnya dekat takdir ni, boleh tak dari Ustazah punya definisi sendiri, jodoh dan takdir tu macam mana Ustazah? Ustaz percaya jodoh ni memang kita yakin adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan bermakna kita tak ikhtiar ya. Sebab tu saya pegang 3 konsep untuk kita sempurnakan. Yang pertama adalah sempurnakan doa. Ustaz letak doa kat depan ikhtiar kemudian. Sebab memang kena doa dulu. Kena diajar dah anak-anak kita ni daripada kecil mungkin dia umur 12 tahun, 13 tahun dah kena ajar dah nak minta jodoh yang soleh ataupun doa Rabbi habli minas salihin. Jangan tunggu umur 25 baru nak doa. Nanti rasa terlewat lah pula kan. Daripada kecil lagi dah pandai doa, dah pandai solat. So kita doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku keturunan yang soleh. Bila kita minta keturunan yang soleh tu bermakna jodoh yang baik, anak yang baik, soleh-solehah. So kita doa, sempurnakan doa. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Kena ikhtiar juga. Cari circle yang baik. Kita pergi kawan dengan orang baik, pergi tempat-tempat yang baik. InsyaAllah akan bertemulah. Itu ikhtiar kita untuk bertemu dengan jodoh yang baik. Ataupun kadang-kadang kena minta tolong juga zaman sekarang. Tadi saya pun lepas tengok dalam berita harian tak silap. Malaysia ni negara ketiga di Asia Tenggara paling ramai orang bujang. Nombor 3 Asia Tenggara. Termasuk yang sebelah saya ni. Termasuk yang sebelah saya. Kita pun termasuklah. Termasuk statistik kita ya. 44%, 44 point something lah peratus ya. Maknanya yang ketiga ramai orang bujang. So maknanya dalam bab ini, bab jodoh yang kita nak ikhtiar ni, orang keliling pun kena bantu juga. Mungkin dia tak kenal, kita kenal. Ada orang ni anak dia tak kahwin lagi. Yang ni kita tahu anak dia tak kahwin lagi. Kita cubalah match-matchkan. Itu ikhtiar ya, boleh ya. Sekarang ada juga yang website pun ada. Kan nak tolong temukan jodoh. Boleh benda-benda yang baik ni. Yang ketiga, sempurnakan tawakal. Kita bertawakal kepada Allah. So insya-Allah kalau 3 syarat ni tergabung dengan baik, kita akan lebih fahamlah maksud jodoh tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita recap tadi, saya nak tulis dululah. Awak tanya soalan berdoa, ikhtiar, tawakal. Okey. Tapi ada satu minta maaf saya. Okey, tak apa. Silakan Ustazah. Sebab yalah Ustazah pun orang tua ya. Kadang-kadang ada banyak pengalaman yang Ustaz lalui dengan tengok sahabat-sahabat juga yang kita rasa macam nak sangat jodoh dia ni dipertemukan. Kita nak sangat sebab dia orang yang baik. Ya, dia orang baik lah, apalah macam-macam lah. Ataupun ada orang dah bercerai, lepas tu kita nak dia kahwin lah balik kan demi anak-anak ke apa. Tapi subhanallah dekat sini Ustaz akan terhenti untuk menginsafi apa dia. Semacam mana kamu nak pun
kalau Allah tidak berkehendak, kamu takkan mampu untuk satukan dia. Sungguh saya kata, sebab Ustazah jadi banyak jadi orang tengah pada banyak pihak kadang-kadang. Oh, tak boleh. Kalau Allah kata tidak, tidaklah. Betul. Sebab tu kadang-kadang Ustazah kan, ada orang berkata macam, kenapa perlu kita cari jodoh? Sebab benda tu dah takdir. Mungkin akan datang di mana waktu yang tepat. Dan dah tertulis dah dekat dalam kita punya lahul mahfuz kan. Tetapi ada juga yang cakap, sejam sebelum akad nikah tu belum tentu dia jodoh kita. Apa komen Ustazah? Sebab macam ni, sebab kita pun tak tahu takdir kita yang mana. Jadi untuk kita cepat-cepat kata, memang dah takdirnya aku membujang sampai mati. Cepat sangat kita cakap macam tu, sebab mana kita tahu? Betul. Kita ada dapat mimpi ke? Kan ada siapa-siapa beritahu wahyu ke? Tak ada. Jadi kita pun tak boleh buat satu rumusan tentang takdir kita. Sebab itu Allah letakkan, kamu ikhtiar dulu. Kamu dah sempurnakan ikhtiar kamu, kamu tawakal kepada Allah. Natijahnya itu adalah ma qaddarallah, apa yang Allah takdirkan, dan kamu terima dengan tenang. Tak ada jodoh kat dunia pun, insya-Allah akhirat besok jodohnya ada. Betul. Tapi Ustazah kan, sebab ialah bila Ustazah bercerita tentang cara-cara ataupun macam tadi kan, doa, ikhtiar, tawakal, macam Ustazah sendiri, perjalanan Ustazah sendiri tu untuk berjumpa dengan suami tu macam mana? Perjalanan dia tu pada masa itulah dia terasa agak pahit, sukar, tapi sekarang Ustazah melihat dia manis, indah, banyak pengajaran. Pada mulanya. Ya, pada mulanya. Sebab Ustazah, untuk Ustazah lah, Ustazah pegang satu je kaedah pada masa tu, iaitu istikharah. Jadi Ustazah taklah suruh semua orang buat macam tu, sebab nanti kena faham juga kan. So Ustazah memang istikharah. Memang Ustazah betul-betul, ya Allah, aku serahkan soal jodoh aku ni dekat Engkau, ya Allah. Aku tak ada cita rasa, aku tak ada pandang apa, aku tak nak. Betul-betul, kalau ini jodoh aku, kau buka pintu hati aku. Lalu apa yang berlaku pada Ustazah, bila lamaran daripada orang yang memang bukan jodoh kita agaknya, Ustazah memang tak terbuka hati langsung. Walaupun orang puji dia, orang kata macam ni, memang tak terbuka. Ustazah nak cerita pun payah, tapi hati kita ni adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah. Tapi bila Allah kata yang ini jodoh, terbuka seluas-luasnya, tetapi keluarga tak suka. Terbuka seluas-luasnya, tetapi keluarga tak suka. Macam mana ni, ya Allah? Ustazah pada awal jadi keliru sangat. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah hujungnya ayah Zah kata, okeylah, Abah nak kahwinkan juga kamu berdua ni. Akhirnya direstui oleh ibu bapa, sebab restu nak kahwinkan kamu berdua. So alhamdulillah sudah pun 26 tahun, 7 orang cahaya mata, 3 menantu, 2 orang cucu. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga sampai jannah, insya-Allah. Tapi sebelum saya tahu awak nak tanya soalan tu, dah nampak tu. Tapi saya nak tanya Ustazah, macam bila Ustazah beristikharah tu, berapa lama Ustazah? Kalau Ustazah cakap tadi mungkin doa daripada kecil kan, tapi macam Ustazah punya sendiri. Tapi istikharah kan, Sari. Ustazah istikharah sambil nak tunggu ayah terbuka hati tu 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Ustazah buat sambil berdoa, sambil solat hajat. Cuba juga dengan orang lain yang telah dicadangkan oleh banyak pihak keluarga, tapi tak jadi juga. Dia akan terhenti, pernah bertunang, putus. Memang nak bertemu jodoh yang ini juga kot. So memang Allah ada cabaran-cabaran dia. Ya, Allah dah tentukan memang ni jodoh Ustazah. Tapi kan bercakap mengenai yang macam usaha untuk berkahwin lah. Kepada yang sudah berkahwin ni, mungkin kita bila dah berkahwin ni, kita dah sedar macam, sebenarnya ada benda yang tak serasi. Tapi bila kita minta nasihat, orang kata redha lah. Redha itu memang jodoh kita. Redha tu memang senang. Tapi apa sebenarnya tips lah dan rahsia untuk kita menyesuaikan keadaan kita dengan pasangan? Ini penting untuk yang baru berkahwin terutamanya. Betul, Sari. Kadang-kadang bila kita dah macam katalah Ustazah ada istikharah. Contohlah siapa-siapa lah bila dia kahwin dia rasa macam tak sefahaman je. Betul. Macam tak serasi je. Rupanya subhanallah, rumah tangga ni satu madrasah, satu sekolah. Dia bukan soal keserasian, tapi soal bagaimana kita menyempurnakan understanding kita. Kita boleh memahami yang tidak serasi, kita boleh toleransi dengan keadaan tak serasi, dan banyak kita akan belajar. Sebab rumah tangga ni dia bagi satu ruang dan peluang untuk kita berubah jadi lebih baik. Sebab itu nilai-nilai dalam rumah tangga ni memang kita kena belajar. Antaranya yang Quran sebut. Subhanallah, Allah kata apa? Fa in karihtumuhu. Wahai para suami, sekiranya kamu rasa macam sakit hati ke, benci ke, menyampah ke, sikit-sikitlah pada isteri kita. Tengok Allah kata apa? Fa in karihtumuhunna. Sekiranya kamu rasa benci dengan mereka, menyampah dengan mereka, fa'asa an takrahu syai'an, maka kamu kena ingat apa dia? Boleh jadi kamu benci pada perkara tersebut, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan pada perkara tersebut kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah.
Sebab kadang-kadang ya ada perselisihan faham tu sebenarnya untuk jadi lebih baik. Isteri ni merajuk bukan sebab apa, suami ni marah bukan sebab apa. Sebab nak jadi lebih baik, nak jadi lebih elok. Jadi itu yang Allah kata, kamu jangan cepat sangat protes ataupun give up dengan keadaan yang berlaku dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia ada nilai kebaikan, nilai pelajaran untuk kamu berdua jadi lebih baik. Jadi peranan suami dan isteri tu kena saling bantu. Betul, membantu. perkataan saling tu perkataan keyword dalam rumah tangga. Baik. Tapi Ustazah, itu antara orang kata mungkin apa yang kita boleh belajar untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Tapi mungkin yang terakhir sekali, nasihat Ustazah dekat kepada mereka yang ingin mendirikan rumah tangga dan juga yang mungkin dah pun berumah tangga, orang kata untuk kekal ke jannah. Ya, saya sama ada ingin rumah tangga ataupun dah berumah tangga, saya boleh sebutkan sebenarnya rumah tangga ni satu perjuangan ya tuan-puan sekalian. Kebahagiaannya tidak datang bergolek. Kita bercakap tentang sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah komitmen bersama. Sebab itu sebagai seorang suami ataupun isteri, ya, mak ayah, kita kena tanya, anak-anak kita bahagia tak dengan kita dalam rumah ni? Suami pun kena bertanya. Menjadi tanggungjawab suami untuk melihat mata pasangan dia tu. Pada mata, macam saya tengok sekarang mata Sari kan, nak tengok mata dia tu menggambarkan kebahagiaan ataupun tidak, wajah dia menggambarkan kelapangan ataupun tidak. Itu komitmen seorang suami. Sama juga di pihak seorang isteri. Jadi kalau semua orang mengambil komitmen bersama, menunaikan tanggungjawab, memberikan hak kepada yang berhak dan menghiasi rumah tangga tersebut dengan nilai akhlakul karimah, akhlak yang baik, menghargai, mensyukuri, memaafkan, bersabar, insya-Allah, saya percaya Allah akan bantu rumah tangga tersebut untuk mendapat sakinah, mawaddah, warahmah. Masya-Allah. Okey, Ustazah, dah nak tahu satulah Banyak soalan. Banyak. Okey, antara nafsu dan perasaan, bagaimana kita nak confirmlah orang tu adalah perasaan, bukan nafsu semata-mata? Maksudnya pemilihan jodoh. Pemilihan jodoh ini hanya kerana pandangan nafsu ataupun sesuatu yang baik. Macam mana kita nak tetapkan tu? Apabila kita dah mengenali seseorang tu tapi nak buat keputusan, itu nafsu ke sebenarnya ataupun memang perasaan kita daripada Allah? Ya, kat situ Nabi SAW pun telah berikan panduan. Ada orang kahwin kerana cantik dia, kerana harta kekayaan dia, kerana keturunan dia. Tetapi yang paling beruntung sekali adalah yang berkahwin kerana nilai agama dan akhlak dia. Jadi insya-Allah kalau kita melihat ada tujuan yang baik, niat yang baik, nak bawa rumah tangga kepada yang baik, Ustaz percaya dengan niat, tujuan dan pelaksanaan yang baik itu mencerminkan bahawa cinta kita ini adalah cinta kerana Allah, cinta yang baik, bukan semata-mata nafsu. Sebab kalau semata-mata cantik, nanti ada yang lebih cantik, tuan-puan. Ya, betul. Dengar Tifan. Lagi satu dah banyak juga yang cantik-cantik pun tak boleh nak kekal juga. Betul. Memberi satu tanda apa dia? Bukan kerana cantiknya. Betul. Yang kaya pun lama-lama kita pun dah ada belaka, dah beli, muak dah lah. Jadi nilai yang tak muak, tak bosan ni nilai agama dan akhlak, nilai sakinah, mawaddah, warahmah. Yang akan berkekalan insya-Allah. Jadi dengan itu Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsian tu. Ya Allah, banyak info dan banyak pelajaran yang saya dapat tadi. Note tadi saya akan simpan. Banyak ada tulis tu. Banyak. Dan kalau Sari boleh kongsikanlah daripada Ustaz Abdul Somad, memang hidup ni dah diatur oleh Allah, tapi jangan sampai kita tak ikhtiar. Jadi kepada penonton di rumah, jangan lupa untuk berdoa dan terus mencari yang terbaik dalam hidup kita. Ya, dan saya menarik tadi bila Ustaz cakap dari mata tu kita boleh nampak boleh turun ke hati. Jadi lepas ni kita akan cerita pasal fungsi hati, bukan hati dan bukan hati dan perasaan, hati dan usus yang sebenar. Tapi sebelum tu, sebelum kita berehat, kita persilakan Alfa Baskas, Cinta Berkarat 1. Kalau kerana cinta memang lelaki dah cukup otera. Kalau bercakap pula gunung tinggi boleh jadi rata. Biar bapa asalkan berjaya, duit poket tak cukup tak apa. Hutang berjela, buat lupa. Malam minggu yang lalu bawa awet tengok cerita hantu, tapi malang nasibku dia datang bawa teman baru, bentuk badan macam orang hutan.
sayang. Sayang, wahai sayang, badan begitu memang tak padan. Bimbang, jangan bimbang, kau kan merana berbulan-bulan. Takut, aku takut, badan yang gemuk kan tinggal tulang. Kalau cinta sudah berkarat, gula batu rasa. Nasi lemak kopi Hello, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi bersama saya Sari dan Ifan. Dan Ali dan hatiku. Ifan, Ya. saya ni nak tahu fungsi hati dengan Oh, usus. fungsi Awak tak sebenar, habis bukan hati dan perasaan. Okey. Since kita dah cakap pada awal tadi, so sekarang ni kita nak cerita tentang hati. Fungsi hati dan juga usus. Jadi kita akan kongsikan bersama anda apa sebenarnya fungsi hati dalam badan manusia. Jadi antara fungsi hati adalah penghasilan protein, mengawal gula dan tenaga, melawan jangkitan dan juga menyingkirkan toksin dari dalam badan. Dan okey, macam ni kan Sari kan? Dia tak ada kena-mena dengan perasaan Tak ada tak ada. Yang ni tak kita ada memang specifically pasal usus dan hati. Okey, usus dan hati. Dan Sari, fungsi usus pula macam mana? Okey, fungsi usus membantu sistem penghadaman, dapat meningkatkan proses penyerapan zat makanan dan melancarkan sistem perkumuhan. Oh, so pentinglah usus hati banyak function. Banyak. Tapi untuk kita tahu lebih lanjut tentang fungsi usus dan juga hati, kita akan terus bersama dengan Datin Sumitra Ramachandran, Ketua Pegawai Eksekutif Nutria Sendirian Berhad. Datin, selamat datang Datin. Selamat datang, Datin. Okey Datin, sebelum tu kan tadi kita dah bercerita tadi kan fungsi hati, usus. Tapi sebenarnya selain daripada apa yang kita dah kongsikan tadi, apa lagi fungsi usus dalam badan manusia ni Datin? Actually tadi you ada tanya tentang perasaan kan? Ya, betul. Actually usus memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan perasaan kita. Ada kaitan? Ada kaitan sebenarnya. Ifan tak salah. Ya, Irfan tak salah. Sebenarnya ada kaitan. Okey. So fungsi usus yang selalu kita tahu adalah sistem perkumuhan, penghadaman. Tetapi dia juga memainkan peranan yang penting untuk sistem kita punya proses pemikiran kita. Okey, proses tentang hati untuk menjaga hati kita, anxiety. Lepas tu juga penyakit-penyakit. 80% penyakit dalam badan kita ni bermula daripada usus. The moment sel kita itu tak berfungsi, itu yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit sebenarnya. Tak kiralah sama ada kencing manis, sakit jantung, whatever, name it. Okay? And fungsi usus yang amat penting yang ramai tak tahu, yang tak nak concentrate sekarang ni, perkataan yang paling banyak digunakan adalah anxiety. So apabila berkaitan dengan anxiety and kita tak menjaga usus kita, kita tak menjaga hati, you makanlah ubat. Tak kira ubat apa you ambil pun, you akan still continue ambil ubat. Ya, betul. Sebab itulah kita gantikan dengan produk Nutra. Dan mungkin Datin boleh kongsikan apa kisah di sebalik terhasilnya Nutra ni? Okey, Nutra ni sebenarnya adalah perjalanan 20 tahun. Kalau kita tengok, sebab Nutra ni bermula daripada farmasi Everlife, and founder kami Datuk Raja, dia tengok orang datang masuk keluar farmasi dia beli ubat yang sama sahaja. Orang yang ada gastrik 2-3 hari dia akan ulang ubat. Orang yang ada sakit kepala 2-3 hari dia akan ulang balik sakit ubat yang samalah. Ubat yang sama. So, and kalau kita tahu kita ada satu ubat yang kita selalu gunakan untuk semua penyakit. Tak kira lah ubat apa, I rasa you all pun faham. Saya teka. Tak apa. Saya teka. So ubat tu yang kita asyik guna. Tak kira lah you sakit kepala ke, period pain ke, anything. But lepas tu kita cari, kita cuba dapatkan, kita buat research apa yang boleh membantu, apa yang menyebabkan penyakit sebenarnya. Apabila sel dalam badan kita tak berfungsi ataupun kita panggil dia sebagai sel malfunction, ini yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit. And siapa sebenarnya ataupun organ mana yang sebenarnya kontrol penyakit dalam badan kita, dia bergantung kembali kepada usus dan juga hati. Sebab usus ini dia memainkan peranan untuk penyerapan nutrisi. Same goes to hati. Macam hati dia akan absorb micronutrients, serap micronutrients. Kadang-kadang kita makan tahu, kita jaga makanan kita, tapi benda tu tak diabsorb. Kita rasa macam rugilah beli banyak suplemen, banyak vitamin, tapi benda tu tak diabsorb dalam kita punya badan, and kita tak rasa penyakit tu pun hilang. Kita ambil ubat tak rasa, kita ambil suplemen, kita ambil vitamin
tak rasa. So that's the main reason, sebab usus dengan hati kita tak memainkan peranan yang sepatutnya dia mainkan. Okey, faham. Tapi Datin, satu lagi kan, seperti kita tahu produk Nutra ni produk yang menggunakan bahan semula jadi. Macam tadilah ubat-ubatan ni 2-3 hari kita ambil benda sama, 2-3 hari ambil benda sama. Jadi kenapa Datin menggunakan bahan semula jadi dalam produk Nutra ni, dan mungkin Datin boleh explain sikitlah kebaikan ataupun kelebihan yang pengguna boleh dapatkan. Okey, apabila kita ambil ubat, and tadi saya ada bercakap mengenai sel. Sel dia berkait rapat dengan keradangan. And apabila kita ambil ubat-ubatan, keradangan akan semakin meningkat. And ini akan menyebabkan sel kita tak berfungsi. So that's the moment kita fikir kaedah lain yang dapat membantu, iaitu menggunakan bahan semula jadi. So that's the reason kita go dengan food base. Kita pergi kepada base makanan supaya semua orang dapat ambil Nutra Fiber ni and membantu untuk menjaga sel usus dan juga hati mereka secara natural. Sebab kalau asyik dah menggunakan ubat, you akan berulang menggunakan ubat. Sebab farmasi kan 20 tahun. Kita dah tengok macam-macam orang. So that's the main reason kita pergi kepada bahan semula jadi and juga kepada penjagaan lifestyle kita dalam jangka masa panjang. Bukan untuk short term kita ambil ubat, sakit hilang. Tapi sebenarnya sakit tak hilang. Dia hanya membantu untuk mengurangkan, suppress sahaja. So kalau kita biarkan organ kita yang memainkan peranan, dia akan memainkan peranan secara semula jadi. So that's the reason kita introducekan Nutra Fiber D+. And Nutra Fiber D+ ni dia kaya dengan fiber, prebiotik, milk thistle dan juga dandelion root. Pernah dengar milk thistle, dandelion root? Oh tidak. Saya tak pernah dengar. Sudah sekali. Tadi ini first time. Ini first time nak tahu ni. That's why kita nak tahu. Okey, milk thistle dengan dandelion root ni dia merupakan herba khas makanan kepada sel hati kita yang dapat membaik pulih sel hati kita secara natural. I see. Dan bagaimana pula macam inilah kita nak tahu apa kelebihan produk-produk Nutra Fiber D+ ni? Okey. Kita boleh demo sikit. macam mana kegunaan dia? Okey, boleh. Okey, Nutra Fiber ni actually minuman untuk usus dan hati. Kan 80% penyakit bermula daripada usus. So you kena berikan makanan yang betul. Sebab ramai yang ingat, oh okey, I dah cukup lah kalau sekadar detox dah habis. Sebenarnya detox tu usus dengan hati boleh buat sendiri. Oh, dia memang dia punya natural function. Yes, dia punya natural function, but it's just that kita mengalami masalah keradangan terlalu tinggi, itu yang menyebabkan kita tak dapat buat fungsi detox. And detox bukan saja setakat membuang air kecil dan membuang air besar, dia kena berpeluh, you kena bernafas dengan betul, you kena berpuasa. Dengar Tifan. Saya bersukan kita naturally detox badan sendiri. Tapi kadang kita tak ada masa kan, jadi kita salahkan kenapalah susah sangat nak buang air kan? Yes. Bukan setakat membuang air. Kalau kita tengok, dia cakap saya dah bersukan, so dia boleh natural detox. Makan dekat luar tak? Makan dekat luar, makan juga. Dan makan apa kan? Oh lah, banyaklah. Banyaklah dia punya faktor-faktor tu sebenarnya betul lah. Masak kat rumah. Tapi selain itu apa lagi Datin yang mungkin kita boleh dapatkan mungkin untuk melancarkan lagi proses detox tu? Okey, untuk melancarkan lagi proses kita ni, first you kena of course membuang air besar air besar sekali sehari? Sekali ataupun 2 kali. Air kecil adalah 7 hingga 9 kali sehari dalam masa 24 jam. Tapi kan saya percaya kalau kita jaga hati dan usus kita, kulit kita sebagai seorang wanita pun akan glowing gitu. Betul tak? Yes, betul. Dia bukan masalah dengan warna kulit dia. Warna kulit kita tak boleh nak tukar-tukar. Kita demokan. Betul? Okey, tapi yang ni kita boleh bantu. So masukkan 120 ml air first. Lepas tu masukkan Nutra Fiber D+. Nampak? Selalunya I takkan letak macam ni, nanti rugi, dia terbang. Ya, betul. So dekat je. Kalau air panas ke air sejuk? Guna air suam ataupun air sejuk sahaja. Oh okey. So, kalau panas sangat tu dia boleh membunuh dia punya Dia punya panas tu memang tak sesuai. Ya, panas tu memang tak sesuai. Tak kira you buat susu untuk anak ke, you buat sangat tak boleh. Tak boleh. Zat-zat nanti dia hilang. Sopan je Datin shake Kalau kita kat rumah dah. Itu pun sama, dia kena lembut je. Ikutnya kita lembut je. Lepas tu minum aja. Jadi satu sachet sehari. Satu sachet setiap hari, amalkan 1 jam sebelum kita tidur setiap malam. Okey. Kalau you nak buat detox secara natural, you kena berikan makanan yang betul kepada usus dan hati supaya usus dan hati itu dapat berfungsi dengan semula jadi. Okey, faham. Dan mungkin terakhir sekali Datin,
mungkin kita dah kongsikan demo, kita dah tahu apa fungsi-fungsi dan mungkin bagaimana cara untuk kita menjaga. Mungkin nanti juga boleh kongsikan visi dan misi Nutria untuk tahun 2024 ini. Okey, vision di Nutra ni adalah untuk menghargai kehidupan ataupun kita lebih panggil sebagai cherish life. And cherish life ini bukan saja dari segi kesihatan tetapi juga kewangan. Kami juga ada membantu suri rumah di luar sana, wanita-wanita di luar sana ataupun para lelaki yang ingin menambahkan duit poket mereka tanpa modal. So kita ada tanpa modal, and sesiapa yang berminat, you all can always join Nutra untuk membuat bisnes bersama kami dan membantu lebih ramai orang. Okey, baik, dan kepada anda mungkin boleh terus pergi ke laman web yang tertera untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang nutra.com, dan macam Datin cakap tadi, mungkin boleh menambah pendapatan anda. Ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Datin kerana sudi berkongsi produk tentang Nutra Fiber ni. Tapi selepas ini kita akan kongsikan ada lagi yang menarik. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O bersama rakan-rakan kita di studio. Sarah di Sri Pentas. Sangat-sangat meriah hari ini daripada tadi sampailah ke sekarang. Terima kasih yang ada di studio, yang juga sedang menonton pada ketika ini. Hari ini memang macam-macam. Daripada berbunyi peluh, boleh kejar Oyen. Tapi cerita pasal Oyen tadi kan, kita dah minta kepada anda mungkin kongsikan kata gambar-gambar dengan Oyen anda ataupun tips-tips untuk jaga Oyen tadi dekat Facebook. Jadi sekarang ni kita nak tengok dulu apa komen-komen yang kita ada di Facebook Nasi Lemak Kopi O pada ketika ini. Jom kita tengok. Syafina Ahmad kata cantik set NLK. Oh yes, kita ada set raya daripada Ella Furniture. Terima kasih sekali lagi Ella Furniture untuk set raya kita pada hari ini. Dan Sari, boleh nampak lagi Mak Eto. Mak Eto cakap apa tu? Yang tu, Mak Eto ni dia banyak cakap sikit. Dia kata cantik pakai buat raya. Dan juga okey, dan juga macam Mak Eton tak suka dah 40 tahun sampai akhir hidupnya. Anak 4 menantu 4 cucu 13. Alhamdulillah, Al-Fatihah dibaca buat suami tersayang. Faham. Dia tak suka tapi lalas kahwin juga. Betul. Dan selain daripada itu kan Sari kan, selain daripada komen-komen yang kita dah ada dekat Facebook tu, antara yang menarik hari ni yang memang terpahat di hati saya ni, kisah dengan Ustazah Nur Hafizah Musa tadi. Antara jodoh yang daripada hati kita, nafsu orang kata, ataupun cinta daripada Allah, yang penting kita kena amalkan 3 perkara, iaitu berdoa, kita lengkapkan doa, lengkapkan ikhtiar kita, dan juga lengkapkan tawakal untuk mendapatkan jodoh yang orang kata yang baiklah untuk kita. Dan boleh mula berdoa daripada kecil, kita boleh ajar anak kita ataupun adik kita yang masih belum berkahwin dan masih mencari jodoh. Sebab tadi apa, 3 negara ketiga paling ramai orang bujang. Ya, betul. Risau kan. Kita pun dah boleh mencari dah kot kan. Oyen, sini Oyen. Dan bercakap mengenai jodoh, sudah pasti kita ni sebenarnya tak boleh tunggu je walaupun dah tidak ditakdirkan, tapi kita tetap kena berdoa dan berusaha, dan selepas dah berusaha kita bertawakal. Oyen dah pakai baju. Oyen dah pakai baju. Dia dah mandi dah tu. Okey, dan jangan lupa siaran ulangan Nasi Lemak Kopi O pada Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 7.50 malam. Betul. Jadi kepada anda, selain daripada itu boleh juga Minggu depan kita ada banyak lagi Oyen. Okey. Minggu depan kita akan bawakan Datuk Fauzah Nawi untuk berkongsikan dia masih belajar ketika ini. Masih belajar? Ya, masih belajar. Itu satu kata perkara yang patut disanjungi dan dicontohi oleh anak-anak muda sekarang ini. Dan selain itu, kita juga akan membawakan Datin Nur Kartini. Oyen. Ya, Datin Nur Kartini. Katanya mak awak? Bukan. Jangan. Okey, terima Jadi kepada anda, terima kasih kerana menonton Nasi Lemak Kopi O. Oyen Ko pun cakap terima kasih. Masih kepada anda, terima kasih. Dan daripada Alfa Bakas, Ayang. Panggil ke? Bukan awak. Ayang. Panggil Oyen kan. Lagu Ayang satu. Okey, Alfa Bakas. Take it away. Jumpa lagi, bye-bye. Lepaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi yang aku mahu, cuma kamu saat ini.
kamu pulang, pikiranku selalu terbang melayang. Tak pernah ada kabar darimu, walau ku tahu kamu online melulu. Oh, katamu ini cuma seminggu, tapi rasanya seperti sewindu. Ternyata sulit ku jauh darimu, tanpa kening dan manja-manja denganmu. Peluklah tubuhku, kecup keningku, tenangkan hatiku yang merindukanmu.